Dalam dasar keselamatan negara ini, antara perkara yang paling utama dititik beratkan adalah community-based security management itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Alhamdulillah, pada tahun 2022 merupakan tahun yang ke-51 kewujudan MKN di Malaysia. Untuk mulai tahun lepas, MKN telah pun menyasarkan dasar keselamatan negara 2021 sehingga 2025. Antara elemen penting dalam dasar keselamatan negara ini adalah dua perkara, iaitu keselamatan menyeluruh ataupun COMSEC, Comprehensive Security, dan perkara keduanya adalah CBSM, Community Based Security Management, ataupun pengurusan keselamatan berasaskan komuniti. Dalam menyediakan DKN ini, MKN telah pun berbincang dengan pelbagai pihak, stakeholder dan juga pihak-pihak yang berkaitan bagi mewujudkan dasar keselamatan negara ini. Terdapat 9 teras penting dalam keselamatan negara ini, antaranya adalah kedaulatan dan juga keutuhan wilayah, kestabilan sosioekonomi, kesepaduan nasional, tadbir urus yang baik dan juga keadilan sosial. Di dalam dasar keselamatan negara ini, antara perkara yang paling utama dititik beratkan adalah community-based security management itu sendiri, iaitu di mana rakyat dan kerajaan akan bergabung bersama dalam memastikan keselamatan negara ini tetap utuh. Antara perkaranya ialah, pertama, kita akan bersama-sama cakna dan prihatin ahli masyarakat terhadap keselamatan negara ini, sebab keselamatan negara ini adalah soal kita bersama. Perkara kedua, apabila mereka cakna kepada isu-isu di lapangan, mereka akan menjadi mata dan telinga kepada kerajaan untuk memastikan perkara-perkara yang lebih baik dapat dilaksanakan di negara ini. Dan seterusnya, tentang isu-isu pencegahan jenayah dapat juga dilakukan. Sebagai contoh yang mudah yang dapat kita ambil di sini ialah, andai kata ada kes-kes dadah di kawasan tuan-tuan dan perempuan. So, perkara ini perlu dimaklumkan kepada pihak berwajib melalui ketua kampung, AJK, masjid dan sebagainya, untuk dimaklumkan kepada agensi kerajaan. Maka agensi kerajaan dapat juga input-input itu, maklumat-maklumat berkenaan, untuk diambil tindakan selanjutnya. Ini adalah antara contoh di mana bagaimana masyarakat bersama kerajaan dalam menangani jenayah. Begitu juga dalam soal menangani bencana misalnya. Kalau kita tahu bahawa di tempat-tempat tersebut adanya longkang yang tersumbat dan sebagainya, perlu diberitahu segera. Kita sendiri adalah cakna terhadap tempat kawasan kita untuk dimaklumkan kepada agensi untuk kita ambil tindakan pembersihan dan sebagainya. Dengan cara ini, kita dapat mengelakkan bencana yang lebih luas besar itu dapat dielakkan. Dengan adanya tidak berlakunya balas ini, krisis-krisis yang kita mungkin boleh jangkakan dapat kita elakkan. Dan dengan cara ini jugalah sebenarnya pengurusan bencana itu dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Kita telah pun ada sebenarnya, agensi kerajaan telah pun ada pelbagai mekanisme bagaimana masyarakat bersama dengan kerajaan dalam menguruskan keselamatan. Sebagai contoh, kita ada rukun tetangga misalnya. Tetapi dalam keadaan sekarang ni, jumlah mereka yang terlibat dengan rukun tetangga semakin kurang ataupun semakin kurang aktif sebenarnya. Sepatutnya kita bersama-sama semakin ramai menganggotai pertubuhan-pertubuhan seperti ini supaya kita dapat bersama-sama untuk membantu kerajaan menengahkan isu-isu yang di lapangan kepada pihak kerajaan. Perkara seterusnya yang saya nak sentuh adalah tentang isu keharmonian masyarakat. Ini adalah benda penting yang menjadi pokok pangkal dalam keselamatan negara. Apabila masyarakat tidak dapat bersatu padu, dia boleh menjejaskan keharmonian negara itu sendiri. Kita dapat lihat di banyak negara lain, apabila masyarakat bertelingkah dalam soal-soal yang kecil dan titik bengek, dia akan juga menjejaskan perkara-perkara yang lebih besar. Dan akhirnya, apa yang lebih penting ialah bagaimana kita bersama-sama dapat mempertahankan kedaulatan negara ini. Kedaulatan negara ini adalah milik kita bersama. Ada benda-benda kecil, sebagai contoh, kalau di laut itu, nelayan, dia akan dapat melihat
adanya kemasukan nelayan asing contohnya ke negara ini. Kalau perkara ini dapat dimaklumkan kepada agensi, sebab nelayan sebagai masyarakat juga adalah mata dan telinga kepada kerajaan, maka dia akan menyalurkan maklumat begitu kepada agensi berkuasa, bagi membolehkan agensi berkuasa negara akan datang terus untuk mengambil tindakan selanjutnya kepada bot-bot nelayan asing itu. Ini adalah antara contoh bagaimana rakyat dan kerajaan bersatu padu untuk mempertahankan kedaulatan negara ini. Kerana sebagai contoh nelayan tadi, dia mengambil hasil daripada sumber negara kita. Ikan yang sepatutnya jadi milik nelayan kita telah dicuri, dirompak oleh nelayan asing. So dalam hal ini kita perlu bersama-sama dalam kerajaan, rakyat dan kerajaan untuk mempertahankan kedaulatan dan menjaga keutuhan negara ini. Itulah antara perkara penting, perkara mudah yang mana kita boleh buat sebagai rakyat dalam membantu bersama-sama kerajaan mempertahankan negara ini. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.